Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. Amma ba'd. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kefahaman kepada kita semua terhadap apa yang akan kita perbahaskan insyaallah taala. Sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita masuk pada perbahasan ayat yang keempat. Ayat yang keempat dari surah Al-Ikhlas. Qala al-muallif rahimahullah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Perkataan al-kufu dalam ayat tersebut, yakni walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu di situ tuan-tuan maknanya al-mathil. Mathil maknanya persamaan. فمعنى الآية أن الله تعالى ليس له شبيه ولا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء. Maka makna ayat ini adalah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada sebarang penyerupaan bagi zatnya. Maka dia tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluk-makhluknya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Allahu khalaqan nur la yushbihu an-nur. Khalaqadh dhalam la yushbihu adh-dhalam. Khalaqal insan la yushbihu al-insan. Khalaqal malaikata la yushbihu al-malaikah. Dia menciptakan cahaya namun dia tidak menyerupai cahaya. Dia menciptakan kegelapan namun dia tidak menyerupai kegelapan. Dia menciptakan manusia namun dia tidak menyerupai manusia. Dia menciptakan malaikah
namun dia tidak menyerupai malaikah. Khalaqal ajsamal kabirah kal jabal wa khalaqal ajsamas saghirah kan namal fala yushbihu al ajsamal kabirah wa la yushbihu al ajsamas saghirah. Dia yang menciptakan segala jisim yang besar seperti gunung, dan dia yang menciptakan segala jisim yang kecil seperti semut. Maka dia tidak menyerupai jisim-jisim yang besar dan jisim-jisim yang kecil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang terbesar di dalam ayat yang keempat dari suratul Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Poin yang terbesarnya apa tuan-tuan? Yaitu penafian wujudnya persamaan di antara Allah dan makhluk. Penafian wujudnya persamaan antara Allah dan makhluk, yakni tidak ada sebarang penyerupaan dan tidak ada sebarang persamaan di antara Allah dan makhluk. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang telah menciptakan akan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang berada di dalam alam ini, dari sekecil-kecil zarrah sehinggalah sebesar-besar makhluk, yaitu al-'arsy. Dari sekecil-kecil makhluk yang boleh dilihat dengan mata kasar manusia, yaitu zarrah. Zarrah tuan-tuan dalam bahasa Arab ia merujuk kepada satu benda yang kecil. Satu benda yang kecil yang dilihat berterbangan di udara tatkala matahari masuk menerusi tingkap. Apabila matahari masuk menyuluh menerusi tingkap tuan-tuan, maka pada cahaya tersebut akan kelihatan ada partikel-partikel kecil yang berterbangan di udara, yang dalam bahasa kita sebutkan sebagai habuk. Okey. Maka di sisi ulama tauhid ia merujuk kepada ia dinamakan sebagai dzarrah. Dzarrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi kata ulama, dzarrah itu ialah sekecil-kecil makhluk yang boleh dilihat dengan mata kasar. Dari sekecil-kecil makhluk hinggalah sebesar-besar makhluk, yaitu arasy Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya tuan-tuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya tersebut. Dalilnya apa tuan-tuan? Dalilnya berdasarkan kepada ayat yang keempat tadi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. yakni tidak ada sebarang penyerupaan di antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ataupun tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ayat yang keempat dari surah Al-Ikhlas ini tuan-tuan, ia dari sudut maksud sama dengan satu ayat lagi tuan-tuan, yaitu ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna ayat ini seperti mana yang disebutkan tadi, annallaha laisa lahu syabihun fahuwa la yushbihu syai'an minal makhluqat wa la yushbihuhu syai'. Makna ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya, dan tidak ada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya yang menyerupainya. Maka sebab itulah tuan-tuan, kata Tuan Syekh, Allahu khalaqan nur la yushbihun nur. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan cahaya. Khalaqadh dhalam la yushbihudz dhalam. Allah taala yang menciptakan kegelapan, namun Allah taala tidak sama dengan kegelapan. Khalaqal insan la yushbihul insan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan manusia. Kalau kita lihat pada diri kita tuan-tuan, Masya Allah,
Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita anggota-anggota badan yang kecil dan anggota badan yang besar. Allah Taala jadikan kita bagi kita kepala, 2 tangan, 2 kaki, perut, badan. Allah Taala ciptakan bagi kita mulut, telinga, hidung, lidah, jari jemari, kuku dan sebagainya. Kesemua perkara yang ada pada jasad kita tuan-tuan, ia adalah sifat bagi makhluk, iaitu manusia. Kita ni manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia, yang menciptakan insan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan insan. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan manusia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan kita lihat juga tuan-tuan pada diri kita, masya-Allah, Allah Ta'ala jadikan bagi kita warna. Kita ada warna kulit tuan-tuan. Pakaian kita ada warna. Rambut kita ada warna. Dan mempunyai warna itu adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat manusia. Salah satu sifat daripada sifat-sifat makhluk. Maka apabila kita faham Allah Ta'ala tak sama dengan makhluknya, kita faham juga bahawa Allah Ta'ala tidak ada baginya sebarang warna. Ternafi daripada Allah Ta'ala sebarang warna. Dan kita lihat juga pada diri kita tuan-tuan, kita ada bentuk, kita ada rupa paras. Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya rupa paras dan Allah Ta'ala tidak ada baginya bentuk. Kerana setiap yang ada baginya bentuk, setiap yang ada baginya rupa paras, gambaran, nescaya berhajat kepada yang menentukan baginya ukuran, gambaran dan rupa paras tersebut. Sebagai contoh kita tuan-tuan, bukankah pada diri kita ni tuan-tuan ada gambaran yang tertentu? Kita ni ada rupa paras, ada gambaran, dan kita ada saiz, kita ada ukuran. Tinggi kita, bentuk wajah kita, saiz telinga, saiz hidung, saiz tubuh badan kita, kesemuanya ada ukuran. Adakah kita yang menentukan ukuran bagi kita? Adakah kita yang menentukan rupa paras wajah kita? Adakah kita yang menentukan ketinggian diri kita? Tidak. Bahkan yang menentukan rupa paras, ketinggian, warna kulit kita dan sebagainya adalah Allah. Maka di sini ada satu kaedah, setiap perkara yang ada baginya rupa paras, yang ada baginya gambaran, yang ada baginya ukuran, rupa bentuk dan sebagainya, maka pasti dan pasti ia berhajat kepada yang menentukan baginya akan rupa paras, gambaran, warna dan ukuran tersebut tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka sekiranya Allah Ta'ala ada baginya ukuran dan saiz, maka nescaya Allah Ta'ala juga berhajat kepada yang menentukan baginya ukuran dan saiz tersebut. Wal'iyadzubillah. Sedangkan yang berhajat itu lemah, dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Yang lemah tak boleh jadi Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan kita lihat juga pada diri kita tuan-tuan, kita semua bertempat. Bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Yang dikatakan bertempat itu adalah apabila sesuatu itu mengambil lapang ataupun memenuhi ruang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita lihat kapet depan kita ni tuan-tuan, kosong, atasnya kosong, ada ruang kosong. Kemudian ada seorang datang dan duduk di atas kapet tersebut. Macam kita sekarang ni duduk tempat masing-masing. Asalnya kosong, kemudian kita datang, kita duduk. Apabila kita duduk di tempat tersebut tuan-tuan, di tempat kita sekarang ini, maka jasad kita tuan-tuan sedang mengambil satu kadar daripada ruang kosong yang berada di atas kapet. Jasad kita sedang mengambil satu kadar daripada ruang kosong yang berada di atas kapet. Dan itulah tuan-tuan yang dikatakan bertempat. Sekira-kira kalau dikeraskan udara ni tuan-tuan, dikeraskan udara ni, dikeluarkan jasad kita, letak ke tepi, nescaya kita akan nampak bentuk tubuh badan kita sedang duduk di atas kapet di dalam masjid ini tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi bertempat itu sifat bagi makhluk. Bertempat itu sifat bagi makhluk. Dan kita juga tuan-tuan manusia, berlalu ke atas kita masa.
ataupun dalam arti kata yang lain kita berkait dengan masa. Ada bagi kita pagi, petang, siang, malam. Sesuatu yang berlalu baginya satu tempoh masa yang panjang, maka perkara tersebut dinamakan berumur ataupun berusia, tua. Adapun sesuatu yang berlalu ke atasnya satu tempoh masa yang singkat, maka dinamakan baru ataupun muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dikatakan sesuatu itu tua dan muda, baru dan lama, kerana ia berkait dengan masa. Okey, kerana sesuatu tersebut ia dilingkungi masa, berkait dengan masa, diliputi oleh masa. Dilingkungi masa tu tuan-tuan, itu adalah sifat bagi makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berlalu ke atasnya masa, dan Allah taala tidak dilingkungi masa. Tuan-tuan sedang hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah khalaqal malaikah la yushbihul malaikah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malaikah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan malaikah. Dia yang menciptakan segala jisim yang besar seperti gunung, dan dia menciptakan jisim yang kecil seumpama semut. Maka dia tidak menyerupai jisim-jisim yang besar dan jisim-jisim yang kecil. Perkataan jisim tuan-tuan di sisi ulama akidah, perkataan jisim di sisi ulama tauhid adalah sesuatu yang ada baginya ukuran dan ia boleh dicerai pisahkan, yakni boleh dibahagi-bahagikan. Setiap perkara yang ada baginya ukuran dan ia boleh dipotong-potong dan boleh dibahagi-bahagikan, confirm ia dinamakan sebagai jismun, jim, sin, mim dalam bahasa Arab, jisim. Semua perkara yang ada baginya ukuran dan boleh dibahagi-bahagikan, ia jisim belaka. Contoh diri kita tuan-tuan, jasad kita ni jisim. Kertas, semua perkara yang ada sekeliling kita ni semuanya jisim belaka. Sebab ada baginya ukuran dan ia boleh dibahagi-bahagikan dan boleh dicerai pisahkan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sebarang ukuran dan zatnya tidak boleh dibahagi-bahagikan, tidak boleh dicerai pisahkan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ia dinamakan sebagai maka Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan jisim. Jisim pula tuan-tuan kata ulama terbahagi ia kepada dua, jisim yang kasar dan jisim yang halus. Sesuatu yang boleh dipegang dengan tangan, yang boleh dijamah dengan tangan kita tuan-tuan, ia dinamakan sebagai jisim yang kasar di sisi ulama tauhid. Adapun sesuatu yang tidak boleh dikecap dengan tangan, dia ada tapi tak boleh pegang. Contoh cahaya, udara, kegelapan, tak boleh pegang tapi ada. Ini dinamakan sebagai jisim yang latif, jisim yang halus. Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqal ajsama as-saghirah, ajsama al-latifah wa ajsama al-kathifah, walakin la yushbihu al-ajsama al-kathifah wal ajsama al-latifah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jisim yang halus, namun Allah taala tidak sama dengan jisim yang halus. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jisim yang kasar, namun Allah taala tidak sama dengan jisim yang kasar. Lalu berdasarkan ayat ini tuan-tuan, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat dan tanpa arah. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa arah. Ini kerana sekiranya Allah taala dilingkungi oleh tempat dan arah, maka ini bermaksud bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sekutu yang tidak terhitung banyaknya, yang terdiri daripada makhluk-makhluknya. Hal ini juga membawa kepada suatu dakwaan yang salah, bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai ukuran panjang, lebar dan kedalaman. Sedangkan sesuatu yang mempunyai ukuran dan bentuk, maka ia adalah makhluk dan berhajat kepada yang menjadikan ukuran dan berhajat kepada yang menjadikan ukuran.
dan bentuk tersebut baginya. Mustahil Allah Ta'ala berhajat kepada sesuatu yang menjadikannya. Ini kerana sekiranya Allah Ta'ala berhajat kepada sesuatu, maka ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah. Sedangkan setiap yang lemah tidak layak baginya ketuhanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan kepada ayat ini, tuan-tuan, kita faham bahawa Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada baginya anggota badan yang kecil maupun anggota badan yang besar. Allah Ta'ala tidak ada baginya ukuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada baginya warna, rupa paras dan gambaran. Segala sesuatu yang ada pada makhluk mustahil ia ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Tentu sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan makhluknya, maka nescaya harus ketuhanan itu bagi bulan dan bintang, dan harus kebaharuan itu pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk, maka nescaya harus ketuhanan itu pada makhluk, dan harus kebaharuan itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa jadi demikian, tuan-tuan? Kerana setiap perkara, dua perkara yang saling menyamai di antara satu sama lain. Apa yang harus bagi salah satu daripada keduanya, nescaya harus juga bagi yang satu lagi. Contoh, tuan-tuan, kita sama. Saya dan tuan-tuan sama. Kita manusia. Saya manusia, tuan-tuan juga manusia. Maka apabila kita sama, tuan-tuan, saya dan tuan-tuan sama, maka apa yang harus ada pada saya, nescaya harus juga ada pada tuan-tuan. Saya ada warna, saya ada ukuran, saya ada anggota badan yang kecil dan anggota badan yang besar. Saya bertempat, maka tuan-tuan pun sama. Tuan-tuan ada bagi tuan-tuan ukuran, ada saiz, ada warna, ada anggota badan yang kecil dan anggota badan yang besar. Tuan-tuan diliputi oleh arah yang 6, tuan-tuan bertempat. Sama, kita sama. Maka apa yang harus ada pada saya, maka harus juga ada pada tuan-tuan. Itu kaedahnya. Sebab itulah, tuan-tuan, kata ulama, seandainya Allah Ta'ala sama dengan makhluknya, maka nescaya apa yang harus, nescaya harus ketuhanan itu pada makhluk, dan harus kebaharuan itu pada Allah. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Ini adalah satu perkara yang tidak boleh diterima pada akal. Maka, tuan-tuan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang benar adalah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan duduk bersemayam di atas arasy. Allah Ta'ala tidak bersemayam di atas arasy. Allah Ta'ala tidak duduk di atas arasy. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berada di mana-mana. Kerana bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Ternafi tempat itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akidah yang benar apa dia? Akidah yang benar adalah Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Sebab apa kita kata demikian? Kerana Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya, maka Allah ada tanpa tempat. Tidak benar dakwaan sebagian manusia, tuan-tuan, yang mendakwa kononnya Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas arasy, ataupun Allah Ta'ala bersila lendik di atas arasy. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Ini adalah satu bentuk penyerupaan yang jelas terhadap Allah. Dan barang siapa yang mengatakan Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas arasy, maka sungguh orang tersebut tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkeluar ia daripada Islam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata,
man qala aw i'taqada anna Allah jalisun 'alal 'arsy faqad kafar. Barang siapa yang berkata ataupun yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala duduk, ia bersemayam di atas arasy, maka sungguh orang ini terkeluar ia daripada Islam. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia telah menyamakan antara Allah dan makhluk. Duduk itu sifat bagi makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh juga kita berkata Allah taala itu berada di langit. Sebagian manusia mendakwa Allah taala berada di langit. Dalilnya apa? Bila kita berdoa kepada Allah taala, kita menghadapkan tapak tangan kita ke arah langit, maka itu adalah dalil bahwasanya Allah taala di langit. Waliyadzu billahi min dzalik. Ini adalah satu dakwaan yang tidak benar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang sarjana yang begitu hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, salah seorang di kalangan ulama Syafi'iyah, ulama yang bermazhab Syafi'i. Ketika mana beliau mensyarahkan Sahih Muslim, beliau berkata langit itu adalah kiblat kepada doa seperti mana Kaabah adalah kiblat kepada solat. Langit adalah kiblat kepada doa seperti mana Kaabah adalah kiblat kepada solat. Jadi tak kala kita melakukan solat, kita menghalakan dada kita ke arah Kaabah, bukan kerana Allah Ta'ala berada di Kaabah, akan tetapi kerana Kaabah itu adalah kiblat kepada solat. Begitulah juga tuan-tuan, tak kala kita berdoa, menghadapkan tapak tangan kita ke arah langit, bukan kerana Allah Ta'ala di langit, akan tetapi kerana langit itu adalah kiblat kepada doa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala bukan duduk di atas arasy, bukan di langit, bukan di bumi, dan bukan berada di mana-mana. Sebagian orang kata, betul Ustaz, Allah Taala ada tanpa bertempat, sebab Allah Taala berada di mana-mana. A'udzubillah. Ini juga tuan-tuan adalah satu penyimpangan. Tak boleh kata Allah Ta'ala itu berada di mana-mana. Seandainya kita berkata Allah Ta'ala itu berada di mana-mana, maknanya Allah Ta'ala macam udara. Dalam masjid ada, di dalam dewan ada, dalam surau ada, dalam rumah kita ada, dalam bilik ada, dalam tandas ada, dalam tong sampah pun ada. Wal'iyazubillahi min dzalik. Maka sebab itulah tuan-tuan tidak boleh berkata Allah Ta'ala berada di mana-mana. Okey. Yang boleh kita kata adalah Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala mengetahui akan segala sesuatu yang berada di dalam alam ini, walau di mana saja mereka berada. Itu betul. Adapun untuk kita kata Allah Ta'ala berada di mana-mana, maka ini adalah satu dakwaan yang tidak benar dan bertentangan dengan ayat yang keempat dari suratul Ikhlas. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudahnya tuan-tuan, Allah ada tanpa bertempat ni tuan-tuan, ia akidah yang benar dan mudah untuk kita faham. Kata ulama, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat dan arah, maka Allah Subhanahu wa taala telah pun ada tanpa tempat dan arah. Setelah mana Allah Ta'ala menciptakan tempat-tempat dan arah, Allah Ta'ala tidak berubah. Maka seperti mana kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan tempat-tempat dan arah, maka begitulah juga tuan-tuan kewujudan Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan tempat-tempat dan arah-arah, kerana Allah tidak berubah. Sekiranya sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat-tempat dan arah-arah, kita kata Allah Ta'ala ada tanpa bertempat dan tanpa arah. Akan tetapi setelah mana Allah Ta'ala menciptakan tempat-tempat dan arah, kita kata Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas arasy. Maknanya kita telah pun menyifatkan Allah Ta'ala dengan sifat berubah. Pada mulanya Allah Ta'ala ada tanpa bertempat, kemudian selama mana Allah Ta'ala menciptakan arasy, Allah Ta'ala duduk di atas arasy. Maknanya berlaku perubahan di situ.
Sedangkan berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, ia adalah sebesar-besar sifat bagi makhluk. Ia adalah sebesar-besar sifat bagi makhluk. Jadi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita tuan-tuan meyakini bahawa Allah taala ada tanpa bertempat. Sebab apa? Kerana Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan inilah juga tuan-tuan akidah yang menjadi pegangan bagi ulama tanah Jawi kita tuan-tuan. Akidah Allah ada tanpa bertempat ia bukan akidah yang baru. Bahkan akidah yang baru adalah akidah yang mendakwa kononnya Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas arash ataupun Allah Ta'ala berada di langit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada bawa beberapa buah kitab. Ini kitab pohon agama bahagian rukun iman yang dikarang oleh baginda Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima. Okey. Kitab ini dikarang 100 tahun yang lalu tuan-tuan. Sempat dijadikan silibus di sekolah-sekolah agama sekitar wilayah sekitar Selangor ni tuan-tuan. Dengan titah baginda Sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Masya-Allah Sultan Selangor yang kelima ni tuan-tuan, beliau berjiwa ulama, bersahabat dengan ulama. Guru beliau Tengku Mahmud Zuhdi bin Tengku Abdul Rahman Al-Fatani, yang kemudiannya dilantik menjadi Syekhul Islam yang pertama di negeri Selangor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kata baginda Sultan dalam kitab ini, maka tiada ia di atas sesuatu dan tiada ia di bawah sesuatu, dan tiada ia di kanan sesuatu dan tiada ia di kiri sesuatu, dan tiada ia di hadapan sesuatu dan tiada di belakang sesuatu, dan tiada baginya atas dan tiada baginya bawah, dan tiada baginya kanan dan tiada baginya kiri, dan tiada baginya hadapan dan tiada baginya belakang, dan tiada bermasa dan tiada bertempat, dan tiada disifatkan zatnya dengan kecil atau besar, atau panjang atau pendek, dan tiada bersifat zatnya dengan warna putih atau kuning atau hijau atau barang sebagainya. Clear cut? Jelas tuan-tuan. Baginda Sultan mengajarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah taala tidak diliputi oleh arah yang enam. Ini sebuah lagi kitab tuan-tuan yang berjudul Risalah Al-Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani. Masyhur diajarkan di pondok-pondok tuan-tuan, kitab sifat 20. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pada halaman yang ke-10, pada halaman ke-16 kata Tuan Syekh, Allah Ta'ala bukannya jirim yang bertempat walaupun di mana-mana tempat. Sedangkan makhluk ini semuanya jirim yang bertempat. Kalau begitu tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat di mana-mana tempat. Jelas. Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani beliau beri amaran kepada kita, tak boleh kata Allah Ta'ala itu berada di mana-mana tempat, kerana bertempat itu sifat bagi makhluk. Tak boleh kata Allah Ta'ala itu berada di mana-mana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang pertama dari suratul Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Dalam ayat tersebut tuan-tuan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, linuriyahu min ayatina. Apakah hikmahnya? Untuk diperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Di Isra' dan di Mi'rajkan baginda sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran untuk diperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan di situ untuk bertemu dengan Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit pada malam Mi'raj bukan untuk bertemu dengan Allah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit pada malam Mi'raj untuk diperlihatkan kepada baginda perkara-perkara ajib, perkara-perkara luar biasa yang berada di alam ulwi. Subhanallahil azim. Ada sebahagian manusia yang mendakwa, tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh. Wal iyadzu billah. Ada yang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mana nak bertemu dengan Allah taala itu, Nabi Muhammad SAW bila naik ke langit yang ketujuh, kemudian Nabi Muhammad SAW sampai di satu tempat yang di situ ada bilik. Depan bilik itu ada malaikat yang menjaga. Lalu malaikat berkata kepada Nabi Muhammad, nanti dulu Allah taala sedang sembahyang, sedang solat. Wal iyadzu billahi min dzalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di kalangan ulama, kibarul ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke dipernaikkan atau dinaikkan oleh Allah taala ke langit pada malam Mi'raj untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik turun itu? Diwahyukan kepada baginda solat 50 waktu. Kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kata, naik semula ke atas, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurangkan daripada 50 kepada 45. Kerana umatku dua waktu difardukan oleh Allah taala ke atas mereka, tu pun mereka tak mampu nak laksanakan. Apatah lagi umat kamu 50 waktu. Jadi kata ulama, tuan-tuan, Nabi SAW turun naik itu, tuan-tuan, naik ke tempat di mana baginda diwahyukan kefarduan solat 5 waktu sehari semalam. Bukan naik ke tempat yang ada Allah Ta'ala di situ. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW naik ke satu tempat di mana di situ Nabi Muhammad SAW diwahyukan akan kefarduan solat. Kenapa di atas? Kenapa tak di bawah? Kerana solat itu adalah ibadat yang sangat istimewa, sangat penting. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara salah faham yang berlaku, tuan-tuan, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayat yang pertama dari suratul Isra jelas menyatakan bahawasanya hikmah perjalanan pada waktu malam itu, tuan-tuan, bukan untuk bertemu dengan Allah, tetapi Allah Taala nyatakan linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kepadanya, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara ajib yang berada di alam ulwi, perkara-perkara luar biasa yang berada di alam ulwi. Jadi apa perkara luar biasa, tuan-tuan? Itu nanti kita akan bahaskan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada malam ini saya nak bahaskan tentang ayat yang keempat dari surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah lagi kitab yang berjudul Hidayatul Mutafakkirin, karangan Tuan Husin Kedah. Tuan Husin Kedah ni, tuan-tuan, merupakan salah seorang di kalangan cucu cicit kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini, tuan-tuan, pada halaman yang ke-6, kata Tuan Syekh, dan tiada ia berpihak, dan tiada ia pada satu pihak bagi jirim, dan tiada ia bertempat, dan tiada bermasa. Lihat, tuan-tuan, Tuan Husin Kedah kata, dan tiada ia bertempat dan tiada bermasa. Ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan Allah Taala tiada bertempat dan tiada bermasa? Kerana bertempat itu adalah sifat bagi makhluk, dan kerana bermasa itu adalah sifat bagi makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini sebuah lagi kitab, tuan-tuan, yang berjudul Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan
Syekh Zainul Abidin yang masyhur dengan gelaran Tuan Minal Al-Fatani. Juga sebuah kitab yang masyhur diajarkan di pondok-pondok, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam kitab ini pada halaman yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Tuan Syekh, jika berkata bagi engkau oleh yang berkata, di mana Allah Taala, maka jawabnya, tiada ia pada tempat dan tiada lalu atasnya oleh masa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senada tuan-tuan. Para ulama kita tuan-tuan, daripada daripada buku kitab yang pertama sampailah kitab yang keempat yang saya tunjukkan di tuan-tuan, konsisten mengajarkan kepada kita Allah Taala tidak sama dengan makhluknya. Allah ada tanpa tempat dan Allah Taala tidak bermasa. Kerana ini merupakan akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini tuan-tuan sebuah lagi kitab yang berjudul Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid. Karangan siapa? Karangan Al-Alimul Allamah Al-Syekh Wan Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kutan Al-Kelantani. Ulama Kelantan, dari Kutan, Kelantan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ayat dalam halaman yang ke-10 kata Tuan Syekh, dan tiada ia bertempat dan tiada bermasa, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu ada ia dahulu daripada dijadikan tempat dan masa. Juga tuan-tuan diajarkan dalam kitab ini bahawasanya Allah Ta'ala ada tanpa bertempat dan tanpa bermasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah lagi kitab yang tuan-tuan yang berjudul Hidayatul Rahman, yang dikarang oleh Al-Alimul Fadil Al-Hajj Abdul Latif bin Haji Tambi. Okey, Al-Alimul Fadil Al-Hajj Abdul Latif bin Haji Tambi, ulama Melaka yang berasal dari Tengkera, tuan-tuan. Okey, Al-Malakawi Al-Tengkerawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala beliau membahaskan tentang sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Taala dengan perkara-perkara yang baharu, kata Tuan Syekh, mustahil atas Allah Taala itu bahawa bersamaan ia bagi segala yang baharu, seperti adalah ia itu menempati pada sesuatu tempat. Jelas. Mustahil Allah Ta'ala itu bertempat di satu tempat, kerana bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan kitab-kitab para ulama, begitu banyak tuan-tuan. Tapi cukuplah bagi orang yang berakal, beberapa buah kitab yang dikarang yang saya sebutkan tadi itu, ini merupakan kitab para ulama yang mengajarkan kepada kita Allah ada tanpa bertempat. Dan tuan-tuan, kata Tuan Syekh, falamma nazalat hadhihi suratu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil yahudi hadhihi sifatu rabbi azza wa jal. Tatkala turun ayat ini, Nabi SAW bersabda kepada kaum Yahudi tersebut, inilah sifat Tuhanku azza wa jal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar ini terlebih dahulu tuan-tuan, ingat akidah kita Allah ada tanpa bertempat. Apa juga yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Mahma tasawwarta bi balik fallahu la yushbihu dhalik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali dan kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.